My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, pada hari Sabtu ini, untuk kita sama-sama mengulang kaji. Kita melihat kembali kepada halaman 110 hingga 114 yang telah pun kita pelajari bermula hari Isnin yang lepas sehingga hari Jumaat, dan pada hari ini kita akan mengulang kaji 5 halaman ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Safri sebagai jemputan. Assalamualaikum khabar Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahlan sekali lagi Ustaz ya ke teratak My Quran Time ya, bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Bersama saya ini, saya bersama dengan dua ilmuwan kita, bintang ilmuwan kita. Syukran. Barakallahu. Saya nak belajar Ustaz hari ini ya. Ada banyak soalan ni ya. Ada banyak soalan dan insya-Allah sama-sama kita doakan agar tuan-tuan yang berada di rumah juga mendapat manfaat yang besar untuk kita bertanya, mengulang kaji halaman 5 halaman yang telah kita pelajari. Dan mari sama-sama tuan-tuan share di Facebook masing-masing untuk kita sampaikan kepada rakan-rakan kita. Ini antara usaha kita bersama, dan kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Safri, tetamu kita pada hari ini. Yang tak lupa pada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ini kita ingin ulang kaji bermula daripada muka surat 110. Dan buat pertemuan yang pertama ini, kali pertama ini, mari kita sama-sama dulu baca suratul Fatihah, membuka perbincangan kita ataupun ulang kaji kita pada hari ini. Ayuh kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan sebentar tadi bacaan Ummul Quran Al-Fatihah untuk sama-sama kita terus bersama dengan kebenaran, untuk kita selalu mengingatkan bahawa hubungan kita dengan Allah, akidah itu amat penting. Yang pertama, yang kedua berkaitan dengan ibadah, dan yang ketiga berkaitan dengan jalan hidup sirat kehidupan kita. Dan ada kaitan dengan halaman 110 pada hari ini, di mana kita akan melihat tentang golongan Nasrani pada ayat 14 itu. Disambung dengan
ahli kitab ya yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menceritakan tentang hidayah sekali lagi ya pada ayat yang ke-16, dan ayat inilah yang dibacakan awal tadi bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Jadi mungkin pada kali ini kita terus sahaja nak pergi mengulang kaji bersama dengan Ustaz Safri. Ustaz, sebenarnya dalam ayat 16 ini ada istilah yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam ya, ada istilah subul ya, dan di situ ada mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya, kepada jalan yang lurus, sirat ya, jalan dan juga jalan-jalan. Kalau terjemahan tu dua-dua jalan-jalan. Tapi istilah bahasa Arab ni berbeza. Ada tariq, ada subul, sabil, ada sirat. Jadi kalau boleh Ustaz ceritakan kerana apa kaitannya, dan salam ataupun subulas salam ini macam mana membawa pada siratul mustaqim yang kita bincang ataupun mohon setiap hari. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fazrul dan Ustaz Tarmizi. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, pada ayat yang ke-16 ini daripada surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Pada ayat ini ada perkataan subul, artinya jamak daripada sabil, iaitu jalan. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut sirat. Maksudnya jalan. Di dalam kitab Gharibul Quran wa Tafsiruhu karangan Ibnu Yazid, kata beliau sirat itu adalah tariq, dan sabil pun maksud dia adalah tariq. Cuma ada perbezaan daripada segi hakikat daripada makna. Kalau kita perhatikan, kalau segi maknanya adalah sama, iaitu jalan, tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan subul di sini atau sabil kalau mufrad dia, dan sirat adalah maksudnya adalah jalan. Ada perbezaan dia. Kalau disebutkan tariq adalah satu jalan yang biasa dilalui. Kemudian kalau sabil iaitu satu jalan tetapi jalan itu jarang kita lalui, dia mungkin ada bengkok-bengkok dan sebagainya. Ada jalan itu mungkin yang baik, ada mungkin tidak baik. Tetapi kalau sirat, dia memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan siratal mustaqim yang selalu kita baca tadi awal tadi pun surah Al-Fatihah, iaitu satu jalan wasi' yang luas dan satu jalan wadih, artinya jelas. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita bahwasannya untuk mencapai meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala dan keridaan Allah itu jalan sangat banyak. Jalan sangat banyak. Artinya jalan itu boleh dilalui mana saja untuk mencapai satu kesejahteraan, satu keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Tetapi jalan yang paling utama itu adalah yang kita nak capai, iaitu sirat. Artinya jalan yang lurus. Kemudian sirat itu juga diterjemahkan oleh Zamakhsyari adalah jalan yang benar, iaitu ajaran Islam. Kemudian para ulama tafsir juga mengatakan sirat itu adalah yakni jalan yang lurus, jalan yang mudah, jalan yang sangat senang dilalui, jalan yang luas, dan jalan yang dapat mencapaikan atau menyampaikan diri kita kepada hasrat kita, iaitu mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini kalau kita ta'ammul ayat ini, kita perhatikan ayat ini, ada 3 aspek yang kita nak capai melalui subulas salam dan melalui tariqun mustaqim, iaitu jalan kedamaian. Yang kedua, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk jalan yang lurus. Jadi nak mencapai jalan yang lurus tadi itu, kita perlu kembali kepada Al-Quranul Karim dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di situ Ustaz, subulas salam ini sebenarnya dia mewakili apa? Jalan keselamatan itu? Jalan dalam Quran ke ataupun apa sebenarnya? Okey, subulas salam ini adalah Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada kita di dalam Al-Quran itu banyak jalan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna subul. Kalau sabil satu jalan. Subul banyak jalan. Okay. Jadi nak mencapai jalan yang
kesejahteraan itu kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita rasa timbul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sebagaimana maksudnya banyak kaedah lah. Banyak Banyak kaedah. jalan. Seperti mana kalau dalam surah Al-Isra itu bila qul kullu ya'malu ala syakilati ala syakilati. fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda Sabila. sabila. Maksudnya banyak jalan Ustaz banyak jalan yang kita nak menuju Okey. Allah Contoh Subhanahu wa banyak taala. jalan tu dalam Quran, Ustaz bagi contoh sikit Ustaz. Senang Okey. untuk tuan-tuan yang berada di rumah pun kita faham, oh rupanya bukanlah semua satu pattern, satu jenis je orang yang berada di atas siratul mustaqim ini, tapi dia ada banyak jalan Ustaz kan. Jadi contohlah Ustaz kalau boleh Okey. cerita. Contoh kita nak menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara nak mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Okey. Kena menyembah Allah Subhanahu wa taala, jalan nak menuju ketakwaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat jalan. Itu salah satu jalan. Kemudian bagaimana cara kita nak jalan supaya khusyuk dalam solat? Kita boleh tengok dalam bacaan Al-Fatihah kita fahamkan makna dia. Dan itu semua adalah disebutkan jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemudian kalau kita nak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Itu pun sebut sabil. sabil kan. Bagaimana cara dia? Kita penuh dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara dia berjamaah, bagaimana cara dia membimbing manusia agar kuatkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu adalah turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sebagaimana sebuah pantun. Oh ada pantun. Oh sila-sila Ustaz. Okey. Macam mana tak? Subhanallah. Dari mana datangnya lintah? Lintah. Lintah. Dari sawah turun ke padi. Oh. Dari mana datangnya cinta? Fadhal Ustaz. Daripada Allah Tuhan Allah menuju Nabi. Nabi. Itu boleh. Okey, jadi itu maksudnya daripada Allah SWT hidayah itu timbul, dan hidayah itulah yang memberi kepada Nabi dan juga sampai kepada kita yang kita dicerahkan, dan itulah juga kasih sayang yang kita ingin sebarkan, dan jalannya banyak nak menuju kepada Allah ni bukanlah, ada orang memang dia Quran baca banyak, ada orang Quran tak baca banyak tapi mungkin dia baca sikit tapi dia pergi tolong orang banyak begitu ada orang yang mungkin sembahyang dia sembahyang sunat ni banyak tetapi mungkin pada bahagian lain kurang. Jadi kita sama-sama yang penting ialah kita cuba membuat pelbagai jalan ini untuk menuju kepada Allah jalan kepada Allah, jalan yang lurus ini. Jadi ini adalah panduan daripada halaman 110 sebagai ulang kaji kita, dan di situ pada ayat 17 diceritakan tentang Nabi Isa dan disambung lagi tentang Yahudi Nasrani pada ayat ke-18. Dan kalau kita melihat kepada ayat 19 ayat 19 ini adalah seruan kepada ahli kitab Ustaz dan mungkin kita nak baca dahulu bersama dengan Ustaz Tarmizi untuk kita melihat bahawa ahli kitab diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kehadiran Rasul, tentang istilah yang menarik situ fatrah. Kita baca dahulu ayat 19 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Safri, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ustaz Fazrul pentadabbur kita. Tadabbur bersama Ustaz Safri. Masya-Allah. Mari kita mengaji bersama. Kita mengaji Taranum Bayati. Oh subhanallah. Pasal inilah nak jawab. Jawab Ustaz Fazrul. tuan-tuan yang berada kat rumah pun nak jawab, sila jawab Sila. di ruang Facebook itu. Mungkin kalau sempat nanti kawan-kawan lain baca pantun tersebut insya-Allah. Baik. Tulislah sambil-sambil tu kita baca dulu Ya, baik Ustaz. Ustaz. Kita nak baca sekarang ayat ke 19 tuan-tuan, ayat ke-19 terletak di halaman 111. Jom kita baca sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء
لكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-19, ulang kaji kita, wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul sebagai fatrah, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi di dalam ayat ini ada cerita tentang istilah fatrah, Ustaz ya. Yes. Fatrah ini sebagai, kalau terjemahannya, masa terputus ataupun interim lah. Interim kalau istilah 2-3 masa yang lepas ya. Di mana ada perubahan ataupun antara rasul dengan rasul. Jadi bila bercakap tentang fatrah ini, mungkin satu perkara ialah apakah status mereka ini, satu. Dan kalau zaman sekarang ni, ada kaitan ke fatrah ini dengan orang-orang yang mungkin dekat dalam pedalaman, dekat dalam hutan ke, ataupun yang dia kata bahawa mungkin dia tidak pernah mendengar pasal tentang Islam. Sila Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan fatrah di dalam Al-Quran, ia menunjukkan maksud dia adalah putus atau kosong. Itu menurut Ibnu Katsir dan Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani. Maksud dia adalah inqita'ul wahyi, artinya terputusnya wahyu, ataupun sukunul hali an maji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan yang kosong ketika kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam kitab Hawi lil Fatawa lis-Suyuti, maksud daripada fatrah ini adalah terputusnya wahyu daripada Nabi Isa alaihissalam dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian As-Suyuti juga menambahkan, kalau seandainya seseorang itu tidak sampai kepada mereka dakwah dan dia tidak mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikategorikan ahli fatrah. Kemudian maksud ahli fatrah ini, sebahagian besar daripada ulama kata dia bahwasanya di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ ada kekosongan syariat. Maka di sini dinamakan ahli fatrah. Jadi Cuma antara yang Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini ada yang perlu di-highlightkan, apakah orang ahli fatrah ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Maka jawapan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15 tu, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Artinya kami tidak akan mengazab seseorang itu sehingga kami mengutus para nabi. Artinya orang yang ahli fatrah ini, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab terputusnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka tidak sampai dakwah kepada mereka dan kurangnya pengetahuan mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud Jadi dengan itu ahli masa fatrah. zaman Nabi ya, Ya. sebelum zaman Nabi. Tapi kalau katakan zaman sekarang, Ustaz, katakan saya ada bila pergi ke Sabah, Sarawak ya, ada yang kata saya ni bila pergi ke Kuala Lumpur, saya dengar pasal Islam dan saya berminat, saya masuk Islam. Tapi nenek saya dulu duduk dekat pedalaman, tak pernah pun berjumpa dengan pendakwah Islam. Ya. Kan, dan dia meninggal dalam keadaan Kristian ataupun dalam ialah agama selain daripada agama Islam. Jadi adakah itu fatrah ataupun macam mana tu? Okey. Kalau kita perhatikan daripada takrif daripada Suyuti tadi, sesuatu yang tidak sampai dakwah kepada mereka, maka mereka dikategorikan ahli fatrah. Bila tidak sampai dakwah ataupun tidak ada yang menyampaikan dakwah kepada mereka dan mereka ini tidak mengetahui adanya rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka boleh dikatakan ahli fatrah. Cuma yang menjadi perhatian kita, apakah mereka ini dikategorikan baik atau buruk? Imam Suyuti mengatakan kalau seandainya mereka melakukan perkara kebaikan,
maka mereka akan dihitung baik. Tetapi kalau seandainya mereka ni tidak melakukan satu kebaikan, maka tidak dihitung kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan ahli fatrah. Tetapi yang perlu kita, Ustaz, zaman sekarang ini mungkin mereka tidak ada dengar kedatangan Nabi, tidak ada Al-Quran, tapi posisi kita sebagai pendakwah. Ini kajian lain pula. Apa fungsi pendakwah agar mereka ini tidak menjadi ahli fatrah? Ini tanggungjawab para pendakwah. Betul. Alah, itu sebenarnya mesej kepada kita lah Ya, yang kita membaca Al-Quran ini. Kita bukan sekadar duduk diam sahaja baca Quran, tetapi bila kita tahu ada Rasul, kita pun dah belajar Rasul menyampaikan, kita juga perlu ambil peranan itu sahaja agar satu untuk mengelakkan ahli fatrah tadi itu. Kalau ahli fatrah tu buat baik tu kira okeylah juga kan, tapi kalau dia membuat kerosakan ataupun ramai lagi yang kata saya ni tak tahu pun kan, ingatkan Quran ni sama macam Bible, kena ubah-ubah ke apa sebagainya. Jadi ini peranan yang penting yang kita doakan dengan kefahaman daripada Quran Time ini. Tuan-tuan boleh share di Facebook, ya, bercakap dengan kawan, mungkin dalam telefon masing-masing pun ada kawan yang bukan Islam yang boleh kita jelaskan. Ambil kesempatan, kerana apa? Kerana kita khawatir kalau katakan nanti ada di kalangan jiran-jiran kita, ya Ustaz, ya. Dia kata dulu tak ada cakap pun kan, dia dulu sendiri-sendiri saja mau masuk syurga. Kan itu yang kita tidak mahu didakwa-dakwi apabila sampai ke, itu tadi kan, akhirat sana. Ta'awanu 'alal birri Wattaqwa, ya. Itu asas dalam surah Al-Maidah untuk kita tolong atas kebaikan dan juga kebajikan dan takwa. Jadi kita kena cuba, ya, buat sesama kita. Kalau mungkin ada setengah orang boleh bercakap, ada orang boleh buat belanja makan, kan. Kita gabung-gabungkan, dan mungkin zaman PKP ni ada terhad sikit, tapi di Facebook apa ke mana yang kita mampu, kita doa Allah terima. Jadi ini adalah panduan daripada halaman 111, dan kalau kita pergi pada 112, kita ada ayat yang yang ke-19 kalau kita tengok, ataupun ayat yang ke-25, ayat 25. Ayat 25 ni pendek, ya, tetapi kita nak tengok dulu Ustaz, kalau boleh baca Ustaz Tarmizi. Ya. Perbahasannya nanti kita tengok selepas ini. Silakan dulu Ustaz. Baik, terima kasih Hafidh Ustaz Fazrul, Hafidh Ustaz Safri. Betul. Dari langit tadi, Al-Quran tadi, dari langit turun ke Nabi melalui Jibril, tugas diberi. Hidup di dunia beronak dan duri. Al-Quran dan hadis penyelamat diri. Masya-Allah. Izinkan saya baca. Silakan. Silakan. Tuan dan puan, kita nak baca ayat yang ke-25 saja. Baik, jom. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 100 ataupun ayat yang ke-25 ini, pada halaman 112 ini bercerita tentang kisah Nabi Musa, Ustaz, ya. Kisah Nabi Musa, Allah flashbackkan balik, mengingatkan balik, kerana kisah Nabi Musa ini yang berada sepanjang Al-Quran adalah berkaitan dengan umat Nabi Muhammad, kan. Maksudnya tidak ada surah Nabi Musa kerana di situ kisahnya itu banyak sekali tersebar dalam Al-Quran untuk menjadi tazkirah, peringatan. Kita ambil pelajaran seperti mana yang dinyatakan pada ayat yang ke-25 ini. Dia, Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, oleh itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik. Kerana orang-orang pengikut Nabi Musa ini jadi kata, kalau mereka ada dalam Palestin itu, macam mana kami nak masuk, kan. Jadi engkau pergi je lah engkau dengan Tuhan kau tu. Ganasnya, betapa biadabnya berbanding dengan sahabat Nabi. Bila Nabi nak pergi berjuang, mereka kata kami tidak akan jadi seperti pengikut Musa.
yang menyatakan fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Dia nak menyenggeng Ustaz ya. Nyenggeng Ustaz Tarmizi masih ingat lagi ya? Oh, ingat lagi ya. Nyenggeng, Okey, nyenggeng. Masya-Allah. Qa'idun ya, dia nak duduk relax, tak nak berjuang kerana surah Al-Maidah ini adalah surah yang bercakap tentang selain daripada peraturan tetapi perjuangan atas peraturan itu. Pasal kalau peraturan tidak diperjuangkan, lambat laun kita mungkin sekarang boleh makan burger ikan tapi akhirnya nanti bertukar jadi burger khinzir ataupun pelbagai perkara yang tidak halal kerana perjuangan makin lemah. Jadi bagaimana kita nak tahu bila kita kena berpisah dengan orang yang kita ajak ke arah kebaikan? Kita berehat sebentar, kita sambung kembali selepas ini My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita dalam My Quran Time. Kita dalam edisi ulang kaji Ustaz Fazrul dan tetamu kita pastinya Al-Fadhil Ustaz Safri. Syukran, Ustaz. Kalau kita perhatikan Ustaz Fazrul, Ustaz Safri, lagu yang tadi kan masa slide apa nama ni sahabat apa platform kita tu dia ada iras-iras ataupun ada air lagu Bayati. Taranum Bayati. Bayati Al-Quran. Berzanji lain pula. Ini Bayati Al-Quran. Ustaz, saya nak dengar sebenarnya subhanallah. Fatihah versi berzanji kan. Tapi tak apalah, hari ini bukan hari lain lah Ustaz ya. InsyaAllah. Okey. Jadi silakan Ustaz terus. Ya baik. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita dah baca tadi dalam beberapa muka surat. Muka surat 110, muka surat 111. Cuma saya nak ajak perhatian sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Setelah beberapa muka surat yang kita baca ni, kalau kita perhatikan surah An-Nisa yang kita baca, hujung ayat dia semua baris dua di atas. Maksud banyak baris di atas. Maksudnya menandakan mad iwad kan, dua harakat. Maksudnya tak boleh panjang lah. Kan tak boleh nak tarik, nak gelik panjang ataupun nak baca betul panjang lebih mat dia tak boleh. Tapi bila kita masuk je surah Al-Maidah, akhir ayat dia, hujung ayat tu semua mat harik li sukun. Jadi boleh baca mat harik sukun ni berapa harakat tuan-tuan dan puan-puan? Kadar dia Ustaz, belum sampai lagi bab mat dia kata. Belum sampai lagi. Tak apa, kita akan sampai hari nanti. Tapi untuk perkongsian kita hari ini iaitulah kadar mat arid li sukun. Setiap akhir ayat tu ada 3 kadar mat dia. Yang pertama 2 harakat, atau kita boleh baca dengan 4 harakat, atau kita boleh baca dengan 6 harakat. Adapun lebih daripada itu tak boleh. Kadang-kadang dia nak lagu sangat Ustaz. Contoh kan, ashabul jahim. Ashabul jahim. Allah panjangnya. Itu bukan 6 harakat, 12 harakat. Jadi tak boleh. 6 harakat saja kadar maksimum. Tapi kalau segi hukum, ya Ustaz, boleh ke Ustaz baca macam itu lebih daripada 6 tak harakat? boleh. Maknanya tidak menepati kehendak tajwid lah. Okey. Malam yujawwidul Quran fahuwa athim. Jadi kena hati-hati. Adapun kalau masih belajar tak apalah Ustaz. Kan. Tapi belajar dah panjang macam tu Oh, kalau dah belajar jadi pendek sikitlah. Yang panjang macam Ustaz tanya tadi tu, panjang tu berzanji boleh. Berzanji. Macam mana Ustaz berzanji ni? Contoh kan? Bagi sikit. Wa yusallim wa yubarik Maksudnya itu bukan setakat 2 harakat tu, 2 rakaat sekali. Contoh maksudnya boleh panjang. Pasal itu bukan ayat Quran Bukan kan. Quran. Dan penting itu untuk kita fahami, pasal ada juga yang bertanya pada saya, Betul, Ustaz ya, hari itu Ustaz baca masa Maulid Rasul Maulid Rasul, itu baca surah apa kan? Pasal surah, ada beberapa surah yang dibacakan. Surah daripada Taubah Fath, juga. daripada Taubah kan. Jadi saya kena maklumkan juga, dan Betul, mungkin Ustaz. pada tuan-tuan mungkin yang mengikuti siri Maulid Rasul yang lepas itu, yang Ustaz baca dengan Ustaz Tirmizi baca itu namanya berzanji. Bacaan rawi berzanji. Rawi berzanji, dan ia bukan ayat Quran. Bukan ayat Quran. Ya. Kena baca pakai tajwid ya. Boleh. Boleh. Tapi kalau tak bertajwid pun boleh. Sebab maksud tak salah. dia merangkumi
kisah Rasulullah Betul. Kisah sallallahu Rasul. alaihi wasallam. Betul. Kisah Kisah Rasul. Tapi bukan ayat Quran. Jangan Ya. cari nombor surah muka surat berapa, memang kita tak ada. jumpa lah ya. Betul, Ustaz. Kita kena buat apa? Kena buka buku berzanji ya. Berzanji. Baik. Jadi kita nak sambung kembali kepada perbincangan kita sebentar tadi pada ayat yang ke-25 halaman yang ke-112. Kisah Nabi Musa Ustaz ya, Ustaz Safri. Ya. Iaitu bila Nabi Musa ini adalah seorang insan yang amat-amat konsisten bersama umatnya. Tetapi bila umatnya dah nyatakan bahawa fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, kau pergilah dengan Tuhan kau kan, kami ni nak rehat je kat sini. Maka kata Nabi Musa, ya, ini sebagai tanda, ya Allah, aku boleh kawal diri aku dengan saudara aku aje kan. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, pisahkan kami. Jadi poin dekat sini ialah Nabi Musa minta dipisahkan dalam tindakan kita sebagai ibu ayah ya, sebagai pendakwah di rumah, di luar rumah. Dekat poin mana sebenarnya panduan daripada ayat ini Ustaz yang di mana kita dibenarkan untuk fafruq ataupun barak? Contohnya sila. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, sangat menarik indahnya mukjizat Al-Quran. Allah menyebutkan perkataan fafruq. Ya. Okey. Arti faraqa di dalam dalam tafsir Ibnu Abbas menyatakan iqdi bainana ataupun baini wa bainahum. Perkataan dia iqdi. Artinya fafruq di sini sudah sampai tahap pasrah. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana diterangkan oleh Ustaz Fazrul tadi, umat dia sangat dikatakan umat yang degil lah. Degil. Kita sebutkan kepala ada batu. Jadi dia didakwa dan disampaikan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk masuk ke Palestin ataupun Ardul Muqaddas. Mereka menolak. Kata dia, disebutkan ya qaumi dukhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Apa jawapan mereka? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Di dalam satu negeri muqaddas itu ada kauman jabbarin. Tetapi mereka bila Allah perintahkan untuk masuk jelah. Tak payah nak alasan-alasan sebagaimana alas dalam surah Al-Baqarah kan, lembu macam sebab itu banyak alasan. Sebab apa jadi banyak alasan? Sebab mereka ini sudah terbiasa hidup dalam keadaan kena tindas oleh Firaun. Jadi sehingga mereka nak senang aja, kata dia, sebut pada ada innaha huna qa'idun, dah habis dah dia punya itu. Nabi Musa dah bagi tahu untuk pergi masuk kemudian syariat Nabi Musa alaihissalam kena jalan, tapi mereka tak nak juga, sehingga Musa dah dah pasrah dah, apa lagi nak buat. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita dah bagi nasihat kepada orang tu, nasihat, kemudian dah bagi bimbingan, dah bagi usaha dan dia bagi itu semua, tapi mereka nak juga bak sini, bak sini, bak sini. Arti kita dah bagi nasihat. Kalau kita punya anak kan, contoh Ustaz kan, musim PKP, dah bagi telefon untuk belajar, dah isikan dia punya top up. Lepas itu dia duk main juga. Kita dah bagi tahu Main apa Ustaz? Main game ke apa ke kan. Pasal telefon ni cantik lah abang. Contohnya. Jadi kadang-kadang kita bak kata bahasa kita kasar dia kan, bantai kau lah. Macam. Sebenarnya ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada kita Musa tu sudah letih dah dengan umat dia. Kata dia, ya Allah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Nuh ayat yang ke-25, Allah berfirman, wa qala nuhur rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh pun sudah ada macam letih dah. Dah dia berdakwah lailan wa nahara, siang malam, tetapi umat dia tidak ikut. Jadi timbullah kita macam dah tak tahan lagi nak buat. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Jadi kan Nabi Musa kata dia, fafruq baini wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, hukumlah kami di antara orang yang ingkar ini dengan kami, iaitu dia dan bersama saudara dia Nabi Allah Harun. Jadi tetapi dengan ujung doa itu, dan ini dalam bentuk doa Ustaz, dalam bentuk doa. Ujung dia itu
janganlah masukkan kami di antara orang-orang yang fasik. Fasik ini adalah orang-orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu bimbingan kepada kita, kalau sudah kita dah sampaikan risalah dakwah itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jadi maksudnya di sini sampaikan dan kemudian kembali kepada Allah. Kepada Allah bukannya Subhanahu wa maksudnya taala. tak sampai apa-apa lagi dah terus laknat dan juga kutuk kepada orang yang pasal kalau ikutkan pada kisah ini Nabi Musa ini sudah kerja lama juga ni kan, menyeru bukannya baru hantar satu WhatsApp kan, lepas tu orang tu tak layan untuk baca My Quran Time kan, tak nak ikut. Tapi ini fafruq bainana wa bainal qaumil bukan macam itu, bukan konteksnya. Selepas usaha yang panjang dan kemudian bila perlu berjuang dah di saat akhir ni dah masuk Palestin, ini maksudnya lambang kemenangan. Tapi pada waktu ini mereka masih lagi bagi alasan. Kalau dulu pernah bagi alasan warna apa lembu ya, bila dah suruh apa dapat manawas salwa, minta pula bawangnya kan. Jadi terus memberi alasan pada yang Ustaz beritahu tadi lah, ada mindset dia ditindas ya. Dia tidak merdeka. Jadi itu sebabnya dalam hidup kita ini kita kena pastikan jangan sampai jiwa kita ini dijajah, dan jajahan itu adalah pastinya kerana kita tidak menjaga iman kita Ustaz ya. Baik. Jadi ini adalah panduan yang kita boleh baca terus pada halaman 112 membawa kita pada 113. Ingatan Allah masih lagi kepada Bani Israel bila menyatakan tentang bab pembunuhan Ustaz ya. Ya. Pada ayat 32 itu kita mohon Ustaz Tarmizi boleh Ustaz? Dia panjang sikit tapi nampak okey tu. Kan sila Ustaz. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Safri, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya. Ada di saya dapat komen sebelum ini Ustaz Safri, Ustaz Fazrul, bacaan tu kalau boleh Ustaz jangan laju sangat dia kata. Betul, sebabnya kadang-kadang saya faham sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abang-abang semua nak ikut sama-sama baca Ustaz, nak ikut sama-sama baca yang kita. Dan insya-Allah saya dan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi senantiasa kita kata apa, menjaga ataupun cuba kawal bacaan kita tu supaya tak terlalu laju dan taklah terlalu lambat sangat, sebab ayatnya kadang-kadang panjang Ustaz. Jadi mudah-mudahan cara bacaan itu dapat sikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua dapat ikut dan dapat juga mengaji dengan kami insya-Allah Ustaz. Dapat mengaji secara online insya-Allah. Baik. Tadabbur sudah, mengaji pun sudah. Bayati Hijaz Nahwan dan Sikah. Hidup di dunia senang dan susah, dengan Al-Quran pasti barakah. Saya sambung baca sah. Masya-Allah. 32 banyak pula pantun hari ini. Ustaz Safri ada. Saya kalau Ustaz Safri ada pantun saya tak jadi. Okey tuan-tuan dan puan-puan, mari kita baca ayat 32 di muka surat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
Sadaqallahul Azim. Oleh kerana itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahawa barang siapa membunuh seorang, bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana melakukan kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, kemudian sesungguhnya kebanyakan di antara mereka setelah itu melampau batas di bumi, musrifun yang disampaikan pada hujung ayat 32. Jadi ini adalah satu perkara yang berlaku kepada Bani Israel, Ustaz ya. Dan juga mungkin kalau Ustaz boleh cerita, kalau cakap pada Bani Israel, adakah mesej ini juga untuk umat Nabi Muhammad? Satu, dan yang keduanya bercakap tentang pembunuhan ini. Baru ni ada kes seorang anak perempuan ya di Terengganu yang membunuh kawannya, okay, ada keperluan pasal nak telefon, nak barang kemas sebagainya. Jadi adakah bila bunuh seorang macam bunuh semua tu, apa maksudnya? Dan adakah kita kena buat apa sebenarnya dengan isu ini sebenarnya? Sila. Ayat Al-Quran tidak pernah menghampakan diri kita, Ustaz, untuk menjawab semua persoalan yang berlaku di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat indah, ada di situ nama dia tamsil, faka'annama. Artinya Allah Subhanahu wa taala membandingkan atau memberi perumpamaan seolah-olah bagaimana kalau kita menyelamatkan diri seseorang, seolah-olah kita akan menyelamatkan semua manusia. Di mana letaknya perumpamaan ini? Artinya kalau kita memberikan keselamatan, memberikan satu bimbingan yang baik, tidak membunuh orang dan sebagainya, seolah-olah kita menghidupkan jiwa dia dan menghidupkan jiwa orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan ahyan nasa jami'ah. Artinya hidup dalam keadaan ketenangan dan kebahagiaan. Pada ayat ini kalau kita perhatikan sebelumnya adalah kisah pembunuhan yang berlaku terhadap anak Adam, iaitu Qabil dan Habil, pada ayat yang sebelah dia. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala nak menyampaikan kepada kita, wahai manusia, bukan termasuk Bani Israel saja, sebab perangai Bani Israel ini kalau kita perhatikan pada ayat-ayat yang akan datang, kerja dia kalau sampai ada utusan Rasul itu, dia akan cari, dia akan dustakan ataupun dia bunuh, termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Tetapi perangai ini Allah sebutkan di awal-awal lagi supaya mereka tu, orang Yahudi ni nak berubah. Jadi sifat pembunuhan itu, yang suka membunuh orang lain, sikit-sikit salah nak bunuh, sikit-sikit salah nak tembak dan sebagainya, ini adalah salah satu daripada sifat Bani Israel. Tetapi Allah sebutkan di sini adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Kan kita dia ada subulus salam. Artinya nak sampai kepada jalan kesejahteraan. Jalan dia adalah nak menyelamatkan diri manusia dan jangan buat satu pembunuhan. Artinya satu pembunuhan tak boleh, apalagi banyak. Di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak menyebutkan kepada kita, man qatala nafsan bighairi nafsin. Sesiapa yang membunuh satu diri tanpa ada kesalahan. Maksud kesalahan sini adalah undang-undang. Jadi kalau undang-undang lah yang mengkhususkan untuk buat satu perkara qisas dan sebagainya, maka mereka dibolehkan. Maka seolah-olah di sini kita nak saya ulang balik bahawasanya satu yang kehebatan Al-Quran ini, mukjizat Al-Quran ini, ada dia istilah dia perumpamaan. Artinya bila sufaka annama ahyan nasa jami'a, kita kena ambil perhatian. Ambil perhatian bagaimana apa yang ingin Allah sampaikan. Artinya setiap kita menyelamatkan diri seseorang itu, seolah-olah kita menyelamatkan semua manusia. Artinya bila kita selamatkan diri seseorang, kita bahagiakan orang lain, maka apa yang berlaku? Hidup kesejahteraan. Inilah namakan subuh salam. Tapi yang hari ini memang baru-baru ini berlaku, Ustaz, kan? Kita yang Ustaz sebutkan tadi itu. Wallahu alam. Ini kadang-kadang ujian juga untuk manusia. Ujian juga kepada yang membunuh, ujian juga kepada keluarga yang anak mangsa yang telah terbunuh. Untuk kita. Untuk kita. Bagaimana kita, masyarakat kita, agar membentengi perkara ini supaya tidak berlaku. Sebab pembunuhan ini sudah berlaku jutaan tahun yang lalu, iaitu daripada Habil dan Qabil. Jadi kalau kita tengok pada syariat dia,
Sesiapa yang melakukan pembunuhan ini dia akan dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanatan. Sesiapa yang memberikan jalan kepada kebaikan dan jalan itu dilakukan oleh orang lain dan kebaikan, dia akan dapat pahala. Dan begitu juga sebaliknya. Sesiapa yang buat satu kejahatan akan dapat juga kejahatan yang lain. Jadi sebagai umat manusia, kita kena sampaikan kebaikan dan kebaikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi maksudnya kita mesti kena cari jalan bagaimana untuk menghidupkan Ya. ya insan-insan, dan kita perlu mencari jalan bagaimana menghalang daripada insan membunuh sesama sendiri. Ustaz, ya, pasal kalau kita ikutkan pada Nabi Musa, nabi-nabi ini sebenarnya mereka memperjuangkan nyawa, selamatkan nyawa semua manusia, tetapi orang yang memperjuangkan ini yang kena bunuh. Dan kita bercakap tentang kalau adik yang 19 tahun tersebut yang membunuh itu sebagai satu istilahnya alam, ya, sebagai satu apa peringatan kepada kita semua bahawa sebenarnya kalau tidak dibentengi dengan iman bagi anak-anak kita, mereka bila marah sahaja mereka mungkin akan mengambil tindakan yang tidak diduga. Yang penting kita selalu doa, kita selalu kena cari platform, itulah yang di-highlightkan pada ayat 35, carilah wabtahu ilaihil wasilah, ya, cari jalan bagaimana kita ingin dekatkan diri dengan Allah untuk buat kebaikan dan terus bersungguh. Kita doa pada Allah SWT, Allah izinkan kita terus istiqamah di atas jalan istiqamah. Ya. Jadi di situ Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Hidup di dunia ujian menanti, kadang-kadang hingga memakan diri, Ustaz. Ya. Jika Al-Quran sentiasa di hati, selamat di dunia, syurga menanti. Dijemput Ustaz Safri mengakhiri dengan doa lah. Doa dah. Doa Ustaz. Fadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والصحة والأرزاق خصوصا في هذه الجماعة وخصوصا على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهل أمورنا يا الله سهل أمورنا يا رحمن سهل أمورنا يا رحيم يا محول الأحوال حولنا يا الله إلى أحسن الأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Safri sudi membacakan doa dan menjadi panel kita pada hari ini untuk kita belajar mengulang kaji apa yang telah kita belajar selama seminggu ini, dan kita berdoa pada Allah SWT kesedaran inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai usaha kita melihat bahawa sebenarnya Quran ini perlu disemat, perlu dimasukkan, dipasakkan dalam hati-hati anak muda, ya, kepada generasi keluarga kita, kerana kita tahu bahawa dengan iman inilah menghindarkan diri kita daripada membuat pelbagai jenayah, dan kita doakan negara ini terus merdeka dengan Al-Quran. Jadi kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Safri. Ya, sama-sama. Kita terus berdoa, bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.